Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini, Cikgu akan menyambung lagi berkenaan dengan bab 3 iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma bahagian 2. Baiklah, pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 3.3 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup, iaitu menjelaskan dengan contoh proses pengangkutan pasif dalam organisma, menjelaskan dengan contoh proses pengangkutan aktif dalam organisma, mendefinisikan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik. 3.4 Pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Menghubung kait kepekatan subsel suatu tisu tumbuhan dengan fenomena kelayuan tumbuhan. Menghuraikan dengan contoh aplikasi konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Dan berkomunikasi tentang proses osmosis berbalik dalam penulinan air. Untuk eksperimen menentukan kepekatan subsel tisu tumbuhan, anak-anak boleh melakukannya bersama dengan guru masing-masing. Seterusnya, 3.3 Pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup. Pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif dalam organisma hidup. Pengangkutan pasif dalam organisma berlaku semasa pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah melalui resapan ringkas. Nanti kita tengok rajah 3.12 ya. Penyerapan semula air berlaku semasa osmosis melalui tubuh renal di ginjal. Penyerapan air oleh sel akar tumbuhan, sel akar rambut tumbuhan melalui proses osmosis. Penyerapan molekul fruktosa berlaku secara resapan berbantu di dalam vilus. Seterusnya kita tengok pengangkutan aktif pula. Pengangkutan aktif dalam organisma berlaku semasa penyerapan glukosa dan asid amino dalam vilus, penyerapan semula glukosa dalam tubuh renal di ginjal, penyerapan sukrosa dari daun ke tisu floem, dan penyerapan ion mineral oleh sel akar rambut tumbuhan. Baiklah, ini merupakan rajah 3.12 iaitu pertukaran gas di alveolus berlaku melalui resapan ringkas, pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, alveolus ni berada di bahagian paru-paru kita ya, peparu kita. Okey, ini merupakan salur darah. Okey, dan darah yang memasuki di dalam salur darah ini, yang melalui salur darah ini adalah darah dari arteri pulmonari. Okey, darah dari arteri pulmonari. Di mana darah dari arteri pulmonari adalah darah yang kaya dengan karbon dioksida atau kita kenali sebagai darah terdioksigen. Okey, oleh itu darah yang kaya dengan karbon dioksida ini, molekul karbon dioksida akan meresap masuk dari kapilari darah ke dalam alveolus mengikut kecerunan kepekatan. Ini kerana di dalam alveolus CO2 adalah kepekatannya adalah rendah berbanding di dalam kapilari darah. Begitu juga dengan di sini. Okey, di sini di alveolus adalah tinggi kepekatan oksigen dan di dalam kapilari darah rendah kepekatan oksigen. So, molekul oksigen akan meresap masuk dari alveolus ke dalam kapilari darah mengikut kecerunan kepekatan. Maka, darah yang keluar daripada peparu, dia akan pergi ke vena pulmonari di jantung. Maka darah itu adalah darah yang kaya dengan
oksigen ataupun kita panggil darah beroksigen. Ini pula rajah 3.13 penyerapan air secara osmosis dan ion mineral secara pengangkutan aktif. Air meresap secara osmosis dari air tanah. Ingat ya anak-anak, kita guna istilah air tanah ya, ke dalam sel akar rambut. Okey, manakala ion mineral pula diserap masuk ke dalam sel akar rambut secara pengangkutan aktif. Baiklah, seterusnya larutan isotonik, hipotonik dan hipertonik. Secara amnya, terdapat 3 jenis larutan iaitu larutan isotonik, larutan hipotonik dan larutan hipertonik. Resapan air berlaku secara osmosis dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah merentasi membran plasma. Okey, mari kita lihat dahulu konsep, definisi dan penerangan bagi ketiga-tiga larutan yang cikgu cakapkan tadi. Kita mulakan dengan larutan isotonik. Definisinya ialah larutan A dan larutan B mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama. Okey, maknanya kita lihat di sini ada molekul air. Kalau kita bilang ni, okey, mari kita bilang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini molekul air. Dan bahan terlarut pula 1, 2. Yang ni pula 1, 2. Ini bermaksud larutan A dan larutan B adalah isotonik terhadap satu sama lain. Maknanya tiada pergerakan air bersih. Okey, ini membran separa telap dah ya. Membran telap memilih. Okey, dulu kita panggil membran separa telap. Okey, dalam silibus anak-anak kita panggil membran telap memilih. Sama je ya. Kita pakai membran telap memilih. Okey. Kita lihat pula konsep. Baiklah, kita pergi konsep yang kedua iaitu larutan hipotonik. Kita lihat definisinya. Larutan A mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah dan keupayaan air yang tinggi. Kita lihat larutan A. Larutan A, kepekatan bahan terlarutnya rendah. Ada satu saja. Jadi, satu je. Kalau kita lihat di larutan B, ada 1, 2, 3. Maknanya, dekat B ni lebih pekat berbanding di bahagian A. Larutan B lebih pekat berbanding larutan A. Maka, keupayaan air di bahagian A tinggi. Sebab dia kurang pekat, maknanya dia lebih cair daripada B. Maka, air akan meresap masuk ke dalam larutan B secara osmosis. Kita lihat penerangan dia ya. Larutan A, hipotonik. Kita panggil maksudnya hipotonik. Larutan A, hipotonik terhadap larutan B. Air meresap dari larutan A ke larutan B secara osmosis. Anak-anak lihat di sini bahagian yang cikgu bulatkan ni iaitu larutan A. Larutan dia lebih cair. Larutan di bahagian B, larutan dia lebih pekat. Kenapa cair, kenapa pekat? Sebab kita lihat kepekatan bahan terlarut. Di sini ada satu je, di sini ada 3. Jadi, kita panggil larutan A hipotonik terhadap larutan B. Boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya, larutan hipertonik. Okey, konsep yang ketiga, larutan hipertonik. Definisinya adalah larutan A, ini dia larutan A. Larutan A mempunyai kepekatan bahan terlarut yang tinggi dan keupayaan air yang rendah. Okey, kita tengok di sini ada bahan terlarut dia ada 1, 2, 3. Okey, bahan terlarutnya ada 3 di larutan A. Manakala di larutan B ada 1 sahaja. Ini bermaksud larutan A mempunyai kepekatan bahan terlarut yang tinggi. Tetapi keupayaan airnya rendah. Okey, keupayaan airnya rendah. Jadi, ini dikatakan larutan A hipertonik terhadap larutan B. Cikgu ulang ya. Larutan A
hipertonik terhadap larutan B. Maka, air akan meresap dari larutan B ke larutan A. Okey, larutan B ke larutan A secara osmosis. Jadi, disebabkan di bahagian B ni keupayaan airnya adalah tinggi, maka air boleh meresap daripada larutan B ke larutan A secara osmosis. Okey, boleh jelas tak anak-anak? Cikgu harap anak-anak boleh jelas ya. Seterusnya, kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel haiwan dan sel tumbuhan. Sitoplasma sel mengandungi bahan terlarut seperti glukosa dan garam mineral. Bendalir yang terdapat dalam sel dikenali sebagai intrasel. Okey, kalau dalam sel kita panggil intrasel. Okey, setiap sel juga dikelilingi oleh bendalir ekstrasel. Okey. Oleh itu, sel sentiasa mengalami proses osmosis dan pergerakan air merentasi membran plasma bergantung pada keupayaan air dalam bendalir ekstrasel dan bendalir intrasel. Okay, seterusnya, kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel haiwan. Okay, kita lihat dulu kesan larutan hipotonik. Untuk sel haiwan, kita ambil contoh adalah sel darah merah. Okay, apabila sel darah merah berada dalam larutan hipotonik, air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis menyebabkan sel mengembang dan akhirnya meletus. Okey, kalau sel berada dalam larutan hipotonik, okey, ini bermaksud di luar sel lebih tinggi keupayaan air berbanding di dalam sel. Oleh itu, air akan meresap masuk ke dalam sel, okey, secara osmosis. Okey, dia akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis, menyebabkan sel darah merah kita mengembang dan akhirnya meletus. Ini kerana membran plasma adalah terlalu nipis untuk menahan tekanan osmosis yang terhasil dalam sel. Kalau dalam sel tumbuhan, dia ada dinding sel. Dia tak adalah mengembang dan dia tak adalah meletus. Walaupun sel itu mengembang, tapi dia tak akan meletus sebab sel tumbuhan dia ada dinding sel. Tapi kalau sel haiwan, membran plasma terlalu nipis dan dia tak dapat menahan tekanan osmosis yang dihasilkan. Okey, jadi peletusan sel darah merah kita kenali sebagai hemolisis. Okey, istilahnya ialah hemolisis, iaitu peletusan sel darah merah. Kesan larutan hipertonik pula terhadap sel haiwan. Apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air meresap keluar dari sel secara osmosis. Hal ini menyebabkan sel mengecut. Sel darah merah dikatakan mengalami krinasi. Maksudnya macam ni anak-anak. Apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maknanya di luar sel ini, di luar sel, keupayaan airnya rendah. Disebabkan bahan terlarut di luarnya, di luar sel ni tinggi. Jadi, air dari sel darah merah, maknanya air akan keluar daripada sel. Okey? Meresap keluar daripada sel secara osmosis. Cikgu tulis kat sini. Okey, cikgu ambil warna biru lah, nampak sikit ya. H. Okey, H2O. Okey, akan keluar daripada sel secara osmosis. Jadi, apabila berlaku macam ni, sel akan mengecut. Okey, sel akan mengecut. Sel yang mengecut, kita katakan mengalami krinasi. Boleh ya anak-anak? Krinasi. Okey, seterusnya. Kesan larutan isotonik. Okey, kesan larutan isotonik. Apabila air meresap masuk ke dalam dan keluar sel secara osmosis pada kadar yang sama.
pada kadar yang sama. Okey, pada kadar yang sama. Tiada pergerakan air bersih merentasi membran plasma. Sel mengekalkan bentuk normalnya. Maknanya sel darah merah kita kekalkan bentuk normalnya. Jadi maksud di sini, pergerakan molekul air, tiada pergerakan bersih air merentasi plasma membran. Maknanya di luar dan di dalam sel, kadar orang kata larutan ya ataupun kepekatan larutan di luar dan di dalam sel adalah sama. Itu kita kenali sebagai isotonik. Okey, jadi sel akan mengekalkan bentuk normalnya. Baiklah, kita lihat pula kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan. Kita tengok dulu kesan larutan hipotonik. Okey, apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, air meresap ke dalam vakuol secara osmosis. Ini menyebabkan vakuol mengembang dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Okay, dalam keadaan ini, sel dikatakan berada dalam keadaan segah. Sel tumbuhan tak meletus. Macam cikgu cakap tadi, sel haiwan dia meletus kan kalau air masuk ke dalam sel secara osmosis. Tetapi, sel tumbuhan tak meletus. Kenapa? Kerana dia mempunyai dinding sel yang tegar dan kuat. Tekanan segah adalah penting kepada sel tumbuhan kerana dapat memberi sokongan dan mengekalkan bentuk sel. Kesegahan sel menyebabkan sel pengawal mengembang supaya stoma terbuka untuk fotosintesis. Baiklah, seterusnya kesan larutan hipertonik. Apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, ini bermaksud di luar lebih pekat ataupun bahan terlarut di luar lebih tinggi berbanding di dalam sel. Itu larutan hipertonik. Jadi apa yang berlaku? Air akan meresap keluar dari vakuol secara osmosis. Okey, maksudnya air di dalam sel, di dalam vakuol sel tumbuhan akan keluar, keluar dari vakuol secara osmosis. Okey, vakuol mengecil dan sitoplasma akan mengecut menyebabkan membran plasma tertarik daripada dinding sel. Jadi fenomena ini kita kenali sebagai plasmolisis. Plasmolisis ni dia akan menyebabkan daun dan batang tumbuhan tersebut terlentur ke bawah. Jadi proses ini menyebabkan kelayuan berlaku. Jadi sel tumbuhan yang mengalami plasmolisis boleh menjadi segah semula sekiranya kita masukkan kembali sel yang plasmolisis tu di dalam larutan hipotonik. Larutan hipotonik tu apa tadi? Larutan di mana di luar kurang bahan terlarut berbanding di dalam sel. Ataupun kita katakan bahawa di luar sel lebih tinggi keupayaan air berbanding di dalam sel tumbuhan. Jadi, apa yang berlaku di sini? Air akan masuk semula ke dalam sel secara osmosis. Jadi, apabila fenomena ini terjadi, dia kita kenali sebagai diplasmolisis. Jadi, sel yang tadi tu dikatakan mengalami diplasmolisis. Okay, baiklah, seterusnya kesan larutan isotonik. Apabila subsel tumbuhan dan larutan di luar bersifat isotonik, keupayaan air adalah sama. Ini bermaksud di luar sel dan di dalam sel, keupayaan airnya adalah sama disebabkan oleh bahan terlarut di dalam dan di luar selnya adalah sama. Jadi pergerakan air meresap ke dalam dan keluar sel adalah sama. Sel berada dalam keadaan flasid. Dalam keadaan macam ni, sel berada dalam keadaan flasid. 3.4 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Fenomena kelayuan tumbuhan. Sekiranya pembajaan berlebihan dilakukan, pembajaan berlebihan dilakukan, tumbuhan akan mengalami kelayuan. Baja larut dalam air tanah.
Okey, menyebabkan air tanah menjadi hipertonik terhadap subsel akar. Kita guna istilah air tanah ya anak-anak. Okey, air tanah menjadi hipertonik terhadap subsel akar. Maknanya bahan terlarut di luar sel lebih tinggi berbanding di dalam sel. Akibatnya, air akan meresap keluar dari sel secara osmosis. Okey, dari subsel akar. Okey, air akan meresap keluar secara osmosis dari subsel akar ke dalam tanah dan sel akan mengalami plasmolisis. Okey, sel dalam tumbuhan akan pulih semula apabila kita siram dengan air. Akan tetapi, sekiranya tempoh plasmolisis adalah panjang, tumbuhan yang layu akhirnya akan mati. Ini dia. Kalau ni tumbuhan segar. Okay, tumbuhannya segar. Maknanya sel segah. Ini tumbuhan layu. Sel mengalami plasmolisis. Okey, seterusnya konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma mempunyai pelbagai aplikasi dalam kehidupan harian kita. Okey, minuman penghidratan semula seperti garam penghidratan oral dapat mengembalikan kehilangan air dan elektrolit dalam individu yang mengalami cirit-birit. Kalau anak-anak mengalami cirit-birit, doktor akan bagi garam ni. Dipanggil minuman penghidratan semula. Dia nak kembalikan kehilangan air dan juga elektrolit dalam individu ataupun yang anak-anak yang telah mengalami cirit-birit. Kan cirit-birit kan dia keluar najis sekali dengan air dengan banyak sekali. Menyebabkan kita akan jadi dehydration. Okey, dehidrasi dipanggil. Jadi kita nak minuman penghidratan semula. Doktor akan bagi garam ni. Okey, kita panggil garam penghidratan oral. Okay, Seterusnya, minuman isotonik bagi atlet dapat menggantikan bendalir serta elektrolit seperti kalium dan natrium badan yang hilang melalui perpeluhan. Kan kalau kita berpeluh, peluh kita tu kan masin sebab keluar garam-garam semua sekali kan, kalium, natrium. Jadi, bagi menggantikan kembali bendalir serta elektrolit dan natrium dalam badan yang hilang, jadi kita perlu minum minuman isotonik. Ini pula larutan salin. Okay, salin water yang digunakan dalam perubatan lazimnya merupakan larutan isotonik terhadap plasma darah. Larutan isotonik terhadap plasma darah ni bermaksud kepekatan di luar dan di dalam sel adalah sama. Okay? Biasa kan kalau kita masuk hospital disebabkan sakit, doktor akan gantung air ni dah. Kita panggil salin, larutan salin. Seterusnya, liposom. Liposom ialah vesikel yang mengandungi larutan aqueous dikelilingi oleh membran dwilapisan fosfolipid. Okey, liposom digunakan untuk melindungi ubatan atau bahan aktif yang dimakan secara oral, okey, daripada dimusnahkan oleh jus gester. Dengan cara ini, ubat dapat sampai ke sasaran, ke sel sasaran. Okey, ini ubat yang tak larut dalam air, okey, diangkut ke kawasan hidrofobik. Kemudian, ubat yang larut dalam air diangkut ke kawasan hidrofilik. Yang ni dia. Okey, liposom. Okey, apa dia osmosis berbalik? Osmosis berbalik ialah teknologi yang biasa digunakan untuk memperoleh air tawar daripada air laut melalui proses penyahgaraman. Kita masukkan air laut, okay, tekanan dikenakan, kemudian ada zarah benda asing dan mikroorganisma di dalam ni melalui membran spara telap dan air yang dikeluarkan ialah air tawar. Okay, dan ada molekul-molekul air. Proses ini dikenali sebagai osmosis berbalik, reverse osmosis. Dalam peralatan osmosis berbalik, tekanan dikenakan ke atas air laut untuk melalui membran telap memilih. Okey, untuk melalui membran telap memilih. Membran ini membenarkan molekul air melaluinya manakala garam benda asing, zarah benda asing, garam dan molekul dan mikroorganisma akan dihalang. Maka air yang dikeluar ialah air tawar yang tulen.
Okey. Baiklah anak-anak, rumusan yang telah kita pelajari untuk bab yang ketiga ini, iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Cikgu telah menyentuh berkenaan dengan struktur membran plasma, konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma, pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup, dan 3.4 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Dalam struktur membran plasma, cikgu dah bincang berkenaan dengan model mozaik bendalir, membran plasma yang terdiri daripada protein pembawa, protein lian, lapisan dua lapisan fosfolipid, glycoprotein, glycolipid dan kolesterol. Konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma pula, cikgu telah terangkan berkenaan dengan pengangkutan pasif yang terdiri daripada resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. Manakala ada satu lagi pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif yang diperlukan, yang memerlukan tenaga. Okey, seterusnya pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan organisma hidup. Pengangkutan pasif dan aktif dalam organisma hidup. Kita bincang larutan isotonik, hipotonik dan hipertonik. Kesan larutan isotonik, hipotonik dan hipertonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan. Kemudian pergerakan bahan merentasi plasma dalam kehidupan seharian, kehidupan kita. Ada cikgu bincang berkenaan dengan fenomena kelayuan tumbuhan, aplikasi konsep membran plasma dalam kehidupan seharian dan proses osmosis berbalik dalam penulenan air. Baiklah anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap anak-anak faham dan boleh memanfaatkan video yang cikgu hasilkan. Okey, jangan lupa subscribe di channel cikgu dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.